Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farshada dari grup D65. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu kesan sekiranya penjajah tidak pernah datang ke Malaysia kepada masyarakat, ekonomi, politik dan kemajuan Malaysia. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbelah bangsa dan sudah tentu wujud perbezaan di antara masyarakat di negara kita seperti bahasa, cara hidup, ekonomi, politik, tempat tinggal dan hubungan sosial. Corak masyarakat ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku terhadap struktur politiknya. Penjajahan Malaysia. Pada pendapat saya, penjajahan Malaysia oleh kuasa-kuasa asing telah memberi impak yang besar terhadap Malaysia sendiri dari pelbagai aspek termasuk aspek masyarakat, ekonomi, politik dan kemajuan negara Malaysia. Di pembentangan saya pada kali ini, saya akan membincangkan tentang kesan sebelum dan selepas penjajahan Malaysia. Sebelum kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Ogos 1957, Malaysia sudah pun dijajah selama hampir 446 tahun. Bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka kepada kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Malaysia juga dikenali sebagai Tanah Melayu, juga pernah dijajah oleh beberapa kuasa asing lain seperti Belanda, British dan Jepun. Perkara ini telah memberi kesan kepada masyarakat dari segi struktur masyarakat, ekonomi, pendidikan dan politik. Dari segi struktur masyarakat sebelum penjajahan, proses pertempatan penduduk negara berlaku semasa berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu Hindu, kedatangan Islam ke Nusantara dan perhubungan awal Kesultanan Melaka dengan kuasa-kuasa Eropah. Sebagai contoh, masyarakat Melayu Minangkabau, sejumlah kecil orang Cina dan India yang datang dan menetap di Melaka. Struktur masyarakat semasa kedatangan penjajah. Fasa kewujudan pelbagai masyarakat di Malaysia amat berkait rapat dengan kedatangan Inggeris pada abad ke-18 dan 19 ke negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Fasa ini telah mengubah dan mewujudkan struktur masyarakat majmuk sekarang. Buruh-buruh dari China dan India dibawa masuk oleh British untuk bekerja di Lombok dan ladang dan getah. Penghijrahan mendadak dengan bilangan yang ramai tidak betul-betul berterusan sehingga abad ke-20. Struktur masyarakat selepas penjajahan. Kehadiran masyarakat imigran terutamanya orang Cina dan India telah mewujudkan struktur masyarakat yang baru di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Penghijrahan imigran Cina dan India telah membawa banyak perbezaan dari segi gaya hidup, kepercayaan dan kebudayaan telah mengubah corak masyarakat negara ini. Kewujudan kaum imigran telah mengubah wajah masyarakat Tanah Melayu dan telah menyumbang kepada banyak aspek sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, sebelum penjajahan masyarakat Melayu hanya mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri dan kegiatan perdagangan merupakan kegiatan terpenting masyarakat. Namun semasa penjajahan, British telah mengubah dengan menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu. Masyarakat Melayu hanya kekal dalam kegiatan pertanian dan menjadi penelayan. Masyarakat Cina tertumpu di kawasan bandar sebagai peniaga dan pelombong, dan masyarakat India menetap di ladang atau estet getah sebagai penuri. Namun selepas penjajahan, penguasaan ekonomi tidak seimbang. Kerajaan terpaksa menjalankan strategi penyusunan masyarakat. Ini untuk menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat. Dari segi pendidikan, ketika penjajahan Inggeris, sistem pendidikan di waktu ini adalah warisan budaya pendidikan zaman pemerintahan Inggeris. Oleh itu, telah wujudnya 5 jenis persekolahan, iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular India, Sekolah Vernacular Inggeris dan Sekolah Agama, iaitu madrasah. Namun, setelah orang Melayu mendesak British untuk menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan orang Melayu, pada tahun 1951, terbentuklah Jabatan Kuasa L.J. Barnes yang fokusnya kepada pendidikan orang Melayu dan membawa kepada seluruh sistem pendidikan perlu dirombak semula.
Perkembangan pendidikan ini mewujudkan era penyusunan semula sistem pendidikan di Malaysia. Usaha dan tumpuan yang lebih bagi pihak kerajaan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Dasar pendidikan mendukung semangat kebangsaan. Bukan itu sahaja, dari segi politik pula. Politik sebelum penjajahan, sistem politik masyarakat Melayu adalah bercorak feudal. Struktur masyarakat ini tradisi yang terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintahan dan golongan yang diperintah. Pemerintahan feudal membolehkan pemerintahan beraja terus wujud dalam masyarakat Melayu. Raja atau sultan merupakan lambang perpaduan dan simbol penyatuan negeri dan rakyat serta jajahan takluknya. Politik semasa penjajahan, peranan golongan pemerintah sebelum ini telah berubah. Kuasa pemerintahan raja dan pemerintah adalah terhad. Kuasa raja menjadi terbatas kepada agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Pengenalan sistem residen telah diperkenalkan untuk memberi nasihat kepada sultan berkaitan hal ehwal pentadbiran. Politik selepas penjajahan pula telah wujud pelbagai parti untuk menentang dan meruntuhkan Empayar British. Sebagai contoh, Kesatuan Melayu Muda pada tahun 1938 telah ditubuhkan, yang merupakan gerakan politik paling awal yang wujud untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu dari British. Politik selepas penjajahan, iaitu pasca kemerdekaan. Sebagai contoh, orang Melayu membentuk UMNO yang menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman ke atas kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak-hak orang Melayu akibat penubuhan Malayan Union. Di pihak lain pula, orang Melayu membentuk PAS pada tahun 1991 untuk memperjuangkan penubuhan negara Islam. Orang Cina pula membentuk MCA untuk menjaga kepentingan bangsa Cina dan memberi perlindungan. Manakala orang India membentuk MIC untuk menjaga kedudukan dan kepentingan masyarakat India di tanah Melayu pada Ogos 1946. Sekian, terima kasih.